Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan membuat satu perkongsian mengenai video kritik. Okey, video kritik ini saya akan lakukan terhadap satu rakaman video PDPR yang saya jalankan bersama dengan murid-murid saya beberapa minggu yang lepas secara Google Meet. Subjek Sains Rumah Tangga tingkatan 5, kelas 5 Al-Farabi. Jom kita tengok. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan masuk bab 4, tingkatan 5, pengurusan dan penyediaan makanan. Sains rumah tangga. Kita akan buat brainstorming dulu. Okey, awak tengok dekat chat. Awak klik link tu, kemudian nanti dia ada keluar satu soalan. Kemudian awak jawablah soalan itu. Okey, soalan dia ialah senaraikan cara memasak yang anda buat. Okey, untuk bahagian set induksi, saya menggunakan aplikasi Mentimeter. Okey, kalau nak tahu mengenai aplikasi ini, boleh klik di link yang saya sediakan di bahagian description. Okey, anda boleh menggunakan aplikasi ini untuk merangsang ataupun untuk mengembangkan idea murid-murid supaya sebelum kita memulakan kelas. Okey, contohnya macam saya gunakan sekarang ni, menyediakan satu soalan iaitu senaraikan cara memasak yang anda gunakan. Maksudnya murid-murid perlu menyenaraikan apa saja cara memasak yang mereka tahu sebelum ini. Sebelum kita masuk dalam topik yang kita nak ajar, saya nak diorang pendapat ataupun pandangan diorang ataupun pengalaman mereka, cara-cara memasak yang mereka telah tahu sebelum ini. Okey, jom kita tengok jawapan mereka ya. Saya menantikan jawapan. Tengok. Dapat tak? Dapat. Dah jawab dah. Dah submit. Oh, okey. Membakar, memanggang, menggoreng, mengukus, merebus. Siapa lagi yang tak jawab? Cepat jawab. Ni siapa yang jawab ni? Membakar, memanggang, menggoreng, mengukus, merebus. Saya, Bumi. Okey. Kita tunggu lagi jawapan yang lain. Yang lain dah submit belum? Okey, seterusnya mencelur, memanggang, mencarak. Ni mencarak ni tengok buku lah ni. Jarang kita nak guna perkataan mencarak. Mendidih, memanggang, lagi, come on. Kalau semua dah menjawab, beritahu ya. Okey, ini adalah jawapan yang awak bagi, iaitu merebus, mendidih, mengukus, menggoreng, mencelur, mencarak, membakar dan memanggang. Okey, nampaknya awak dah tahulah sebahagian daripada kaedah-kaedah memasak yang ada di dalam silibus ini yang kita akan belajar ni. Okey, dalam bab ni awak akan belajar 3 kaedah memasak. Haba lembab, haba kering dan juga menggunakan microwave. Okey, itu semua adalah kaedah memasak. Saya nak awak tahu 3 kaedah memasak ini. Ini adalah prinsip-prinsip memasak yang awak kena tahu. Ada 3 kaedah. Okey, untuk bahagian ini secara tidak langsung sebenarnya saya telah menerangkan kriteria kejayaan dan objektif pembelajaran untuk PDPR pada ketika ini. Secara tidak langsung juga saya telah menyatakan bahawa di akhir pembelajaran nanti murid-murid perlu mengetahui 3 prinsip memasak
dan juga kaedah-kaedah memasak yang berada di dalam prinsip-prinsip memasak. Okey, itu sahaja untuk bahagian ini. Kemudian kita tengok bahagian seterusnya. Jom kita tengok. Okey, kita akan mulakan kelas. Okey, ini adalah kita akan mulakan dengan prinsip dan kaedah memasak. 4.1 kalau awak tengok dekat dalam teks awak, 4.1 prinsip dan kaedah memasak. Okey, apa tujuan kita nak memasak? Okey, di sini. Apa tujuan kita memasak? Kalau awak boleh baca kat situ, tujuan memasak ialah untuk menghasilkan makanan yang selamat dimakan. Kemudian memudahkan untuk pencernaan. Kalau kita makan makanan yang tak dimasak, kita susah untuk mencerna. Tengok, ni tengah makan kan? Dia benda lidah makan yang dah dimasak, jadi dia senang nak kunyah-kunyah. Kalau awak makan benda yang tak masak lagi, susah awak nak mengunyah dia. Okey? Kemudian nombor 3, membagi rupa dan tekstur makanan. Okey, daripada benda tu tak sedap menjadi sedap. Nombor 3, membagi rupa dan tekstur makanan. Daripada benda yang tak sedap boleh jadi sedap. Dan memperbagaikan masakan. Daripada ayam tu kita boleh hasilkan dia jadi ayam masak merah, ayam kurma, ayam masak lemak. Jadi itu namanya memperbagaikan masakan. Nombor 5, menambahkan rasa makanan. Daripada contoh kentang kita boleh perbagaikan rasa makanan tu. Daripada rasa dia biasa saja, kita boleh rasa bagi dia masin sikit, manis, pahit ke. Itu semua memperbagaikan rasa masak makanan. Okey, ini adalah cara haba dipindahkan. Ada 3 cara dekat sini. Pengairan, perolakan dan juga pancaran radiasi. Okey, pengairan tu ialah haba sampai kepada makanan melalui media mengalir haba seperti besi, aluminium, pupuk dan lain-lain. Maksudnya kalau awak memasak menggunakan benda yang melibatkan besi, contoh memanggang. Perolakan ialah benda yang ada dekat dalam sesuatu tempat. Dia macam ada perolakan haba dekat dalam tu, macam guna ketuhar kan. Kemudian pancaran radiasi, itu pula menggunakan gelombang mikro ataupun microwave. Okay, yang ni yang tadi awak buat tadi tu ada kaedah memasak. Yang ni lah yang tadi awak buat. Maksudnya awak dah ada buat beberapa kaedah memasak selama ni. Okay, prinsip memasak ada 3. Prinsip memasak ada 3. Yang pertama, haba lembap. Kemudian ada haba kering dan juga ada pancaran microwave, gelombang mikro. Okey, haba lembap. Apa itu haba lembap? Dia tadi mencelur, mencarak, merebus, merenem, merendidih, mengumpul dan berboiling, braising and hot roasting. Nanti kita akan tengok apa satu-satu. Kemudian ada haba kering. Haba kering ialah membakar, menggrill, memanggang, gratinating dan juga menggoreng. Menggoreng ni tadi nanti dia akan dibagi kepada 4 pula Goreng apa ada 4. Dan last sekali yang ini ialah pancaran gelombang mikro. Okey, kita mulakan dengan haba lembap. Haba lembap tadi ada 8. Okey, untuk bahagian seterusnya, saya dah mula untuk membuat sedikit penerangan mengenai apa yang mereka akan pelajari dalam topik ini, iaitu mengenai prinsip-prinsip makanan. Okey, saya menggunakan slide yang mengandungi gambar dan juga video. Okey, tujuan dia ialah untuk, dan juga selain daripada gambar dan video, saya juga memastikan slide saya mengandungi info-info yang tepat
mengenai topik yang mereka belajar, dan juga isi-isi dan juga tulisan maklumat supaya mereka boleh baca selain daripada mendengar apa yang saya jelaskan. Okey, tujuan kita meletakkan gambar dan juga video ini adalah untuk menarik minat mereka supaya tidak cepat bosan dan juga nampak lebih interaktif ketika menghadiri kelas PDPR. Okey, jom kita tengok seterusnya. Yang pertama ialah kaedah telur. Memasak makanan dalam air yang mendidih dalam jangka masa yang singkat. Contohnya sayur-sayuran berbola dan mi kuning. Okey ni. Awak pernah tak mencelur? Selalunya kita celur apa? Sayur ulam kan. Kita just celupkan sayur tu dekat dalam air yang panas. Kemudian kejap je kita just celur-celur dia. Lepas tu kita angkat. Jangan bagi dia layu sangat. Okey, kat sini ciri dan hasil makanan. Sini ya. Ciri hasil ni pun ada kat dalam buku teks, awak boleh refer. Ciri dan hasil makanan bila kita masak menggunakan kaedah mencelur ini, sayuran berdaun hijau akan menjadi lebih lembut tetapi masih rangup. Maksudnya dia tak terlalu lembik. Okey. Dan mi juga akan menjadi lebih lembut. Kelebihan dia mudah dan cepat, lembut tetapi rangup, tidak berminyak, kurang kehilangan nutrien. Okey, itu yang paling penting. Bila awak gunakan kaedah mencelur ni, nutrien pada sayur tu akan kurang hilang. Okey, kelemahan dia hanya sesuai untuk makanan yang tertentu seperti sayur, berbola dan mi kuning. Warna akan berubah dan nutrien hilang jika dicelur terlalu lama. Okey, jangan celur terlalu lama sangat. Celur sekejap-sekejap saja. Nama pun celur tu dia dah macam kita celup-celup. Kan? Kita hanya celup-celupkan saja sayur itu. Okey, ini adalah Kalau tengok sekarang ni, video yang saya paparkan, dia adalah sebuah video yang bergerak, yang real punya, supaya kita nak menunjukkan yang kaedah memasak itu secara realnya bagaimana. Okey, kemudian kita juga letak gambar di bahagian bawah dia ni. Okey, dan juga ayat-ayat berbentuk tulisan supaya mereka boleh baca dan lebih mudah faham, dan dia mengaplikasikan membaca, melihat dan mendengar. Okey, seterusnya, setiap kaedah memasak yang saya terangkan mempunyai video dan gambar yang tersendiri. Ni kita letak makanan kita dekat dalam air, cecair lah. Dalam air, kemudian kita letak dekat atas api yang sup dan air rebusan. Kelemahan dia masa memasak tu lama. Kemudian makanan protein akan mengecut pada haba yang tinggi. Contoh kalau kita masak kentang, kentang tu akan lama-lama dia akan mengecut dan nutrien dan tidak berminyak ataupun rendah besar. Okey, ni dia sup kita hari ini, iaitu sup ayam. Yummy. Okey, ini adalah kaedah merendidih. Ni pun tadi ada yang tanya, ada ke merendidih? Ada kaedah merendidih. Dia juga berada di haba lembap. Okey, merendidih ni ialah masakan yang dimasak dalam cecair seperti santan, susu pada suhu yang rendah. Contohnya kalau kita nak buat stew. Okey, untuk bahagian penerangan ni saya rasa saya skip saja. Tapi kalau untuk lihat video penuh, saya juga telah menyediakan link video penuh di bahagian description. Boleh klik dan lihat video penuh untuk sesi PDPR bersama dengan murid-murid saya untuk bab ini. Okey, saya skip je ya. Cairkan coklat masakan.
Okey, ni kaedah double boiling. Ni kaedah braising and pot roasting. Kaedah braising dan pot roasting. Memasak menggunakan air yang sedikit. Dalam periuk tu letak air sikit je. Kemudian kita letak ayam seko. Kemudian bila dah siap dah ni harga kering jenis yang macam kita nak masak ayam seko, kambing seko. Jadi kita kena gunakan memasak lama dan tak sesuai untuk sayuran hijau. Nampak dia masak ni Tengok dia masak. Dia akan keluarkan ayam seekor dekat dalam tu. Ini bukan untuk yang kita dah potong-potong tau. Ini untuk yang ayam besar. Ya, kita masuk dalam periuk. Kemudian kita macam kukus lah tapi ada air sikit kat dalam tu. Tapi kalau kukus kita kena potong-potong. Yang ni ayam seko tak dalam tu. Dan tutup dan tunggu sehingga dia masak. Okey, kita dah masuk haba kering. Nampak ni haba kering. Dekat tepi pun ada haba kering. Kat tepi buku ni. Okey, tadi haba lembap, sekarang haba kering. Apa beza haba lembap dengan haba kering? Lembap tadi dia banyak menggunakan air. Haba kering ni dia makanan dia agak lebih kering. Okey, yang pertama haba kering kaedahnya ialah membakar. Okey, seterusnya ialah haba kering. Okey, bahagian ini juga saya akan skip saja. Kita dah masuk ke prinsip memasak yang kedua iaitu haba kering. Tadi haba lembap. Okey, kita skip saja. Ini kaedah membakar. Tadi dia banyak menggunakan air, haba kering. Kemudian dia akan lambat masak. Okey, ini kaedah menggrill. Ya. Kemudian tekstur dia Kita tengok sikit video kaedah menggrill ni. kelebihan dia sedap dan menyelerakan. Rumah berasap. Okey. Nampak ni dia masak. Sedap. Ini pusing. Seterusnya ayam golek. Okey, ni kaedah memanggang. Memanggang. Okey. Ini adalah gratinating untuk masakkan pizza. Ini ialah sesuai untuk pizza ataupun kita buat api tu akan naik ke atas dan haba daripada atas tu yang akan memasakkan permukaan pizza. Kita tak masak pizza api atas bawah ya, nanti bahagian bawah pizza tu akan cepat. Okey, kemudian kaedah menggoreng. Okey, bahagian menggoreng ni ada 4 iaitu pertama goreng minyak penuh. Seterusnya ialah kaedah panas. Hasil dia Kemudian kaedah menggoreng tohor untuk goreng telur. Kemudian kelebihan dia menggunakan kaedah menggoreng minyak penuh. Ini kaedah menggoreng shallow frying untuk goreng ikan. Menggoreng namanya shallow frying. Apakah itu goreng shallow frying? Okey, tengok ke atas. Memasak makanan menggunakan minyak yang sederhana. Okey, tadi banyak minyak penuh. Kemudian minyak tohor iaitu sedikit saja minyak. Ini minyaknya sederhana, cukup-cukup untuk masak apa benda yang kita nak masak. Contohnya kita nak masak ikan, kupat ayam, sosis dan daging. Okey, ciri dia of course lah, garing dan rangup, berminyak. Ini ayam goreng pula dah, ikan goreng. Okey, nampak tak ikan yang digoreng itu? Okey, itu menunjukkan video ikan sedang digoreng. Ikan tu. Okey, jangan banyak sangat sampai ikan tu. Dan juga ada gambar Gunakan ikan yang telah siap digoreng. Sederhana sahaja. Nampak? Lama dia goreng ikan ni. Okey, Okey, dan kemudian seterusnya ialah kaedah menggoreng pressure frying. Okey, dan last kali ialah microwave ataupun ketuhar gelombang mikro. Jangan letak dekat dalam benda-benda yang berasaskan aluminium, nanti makanan tak masak. Okey, kelima, kaedah memasak menggunakan haba lembap dan kering boleh digunakan dalam ketuhar gelombang mikro. Okey. Nampak dia tadi yang macam Umi makan tadi tu burger, kemudian dipanaskan dalam microwave, kemudian dia makan.
Just untuk memanaskan sahaja. Okey, ini adalah kelebihan dan kelemahan microwave. Okey, kalau kita guna microwave ni dekat sini, masa memasak akan lebih singkat, kebutuhan mudah diselenggara dan dibersihkan, tak banyak hilang nutrisi. Okey, untuk bahagian ini saya membuat kesimpulan untuk bahagian penutup dan juga saya juga ada menerangkan apa objektif yang mereka perlu capai selepas tamatnya GDPR. Jadi pada bahagian terakhir ini saya juga akan menerangkan fakta-fakta yang perlu mereka ingati untuk bab ini. Okey, jom kita tengok. Nanti kena bayar elektrik mahal dan makanan perlu dipotong. Kalau tak boleh lah, kalau nak masak ayam seketul tadi, nak masuk ke dalam microwave, tak boleh, kena potong-potong. Okey, habis 3 prinsip kaedah memasak. Okey, apa yang awak perlu ingat? Tengok di sini ya. Fakta yang perlu anda ingat. 8 ni 8. 8 ni. 8 kaedah haba lembab, 5 kaedah haba kering dan juga pancaran gelombang mikro. So 3 prinsip memasak. Dalam prinsip memasak tadi ada 8 kaedah haba lembab, 5 kaedah haba kering dan 1 ialah pancaran gelombang mikro. Boleh ingat? Boleh? Okey, kalau boleh ingat, kita akan buat kuis lepas ini. Nampak tu? Terima kasih. Jumpa lagi. Okey, kita akan buat kuis. Sekejap ya. Untuk menilai awak punya pemahaman. Ingat ke tak ingat? Okey, bersedia dekat awak punya chat. Saya akan bagi. Okey, tekan link tu. Kemudian jawab soalan yang diberi. Dia tanya soalan yang masak tu, cikgu. Yang kaedah masak yang Fufu tadi tu baru. Oh, ya ke? Kejap. Oh, okey, saya tak ni lagi. Okey, ada tak keluar soalan begini? Soalan apa? Senaraikan kaedah memasak. Oh, ada. Okey, jawab sekarang. Senaraikan kaedah memasak untuk prinsip memasak haba kering. Okey, untuk terakhir ini untuk menilai kefahaman dan juga pengetahuan selepas habis PDPR. Jadi saya menyediakan satu soalan berdasarkan daripada apa yang mereka telah belajar tadi. Soalan ini kita akan lihat sama ada mereka faham dan ingat apa yang telah mereka belajar. Okey, jom kita tengok soalan diorang. Kita memasak salah je. Apa tu? Memanggang. Depan. Memanggang memasak. Okey, ini adalah haba kering, gratinating betul, menggrill betul, memanggang betul. Ni apa? Memasak ni salah Salah hija ke apa ni? Salah je, cikgu. Sebab nak cepat. Okey, seterusnya lagi Alia, Nur Aish. Okey, ni siapa jawab ni? Membakar, Dia pun salah juga, gratinating. Gratinating. Salah hija, gratinating. Membakar, menggering, memanggang, gratinating, menggoreng. Okey, tadi kan saya dah bagi fakta tadi. Fakta yang perlu awak ingat. Haba kering ada 5 yang awak kena ingat. Saya berperasan saya buat memasak bukan membakar. Ya, tu saya cakap tadi. Ini salah hija ke apa? Okey, ada 5. So, dia membakar, menggrill, memanggang, gratinating dan menggoreng.
grill, membakar, menggoreng. Gratinating. Menggoreng. Gratinating. Kita tengok ejaan yang betul gratinating ni. Okay, boleh tekan link dan kemudian saya akan tunggu untuk awak masuk. Okey, buat penilaian berdasarkan kuis yang saya menggunakan aplikasi Mentimeter juga. Okey, kemudian saya juga menggunakan quizzes. Quizzes ni adalah untuk pengukuhan soalan pengukuhan kepada murid-murid tingkatan 5. Dalam soalan quizzes ini saya menyediakan soalan daripada bab 1 hingga bab 3 yang telah mereka belajar sebelum ini. Sebab sekarang mereka telah masuk ke bab baru iaitu bab 4. Jadi untuk diorang recall atau ingat balik apa yang diorang dah belajar masa sebelum ni iaitu bab 1, 2 dan 3. Jadi saya menyediakan satu lagi soalan supaya dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka terhadap subtopik yang sebelum-sebelum ini. Sorry, bab-bab yang sebelum ini. Okey, jom kita tengok. Okey, sebelum tu untuk quizzes ni saya rasa semua orang tahu aplikasi ini telah ramai yang menggunakan quizzes ini sebagai latihan, sebagai tugasan kepada murid-murid. Okey, jom kita tengok. Antas tu lah Umi ni. Untuk bahagian pengukuhan, soalan pengukuhan ni saya skip ya. Okay, ini adalah quizzes secara live. Okay, mereka akan menjawab soalan dan kita akan memaparkan siapa yang berada di tingkat pertama teratas semasa mereka menjawab soalan sesama mereka. Okey, kebahagiaan ni kita skip saja. Tak. Saya saja ulang balik. Tania Ratnasari, nombor 2 Alia Masyarah, ketiga Umi. Kita tengok soalan. Ini adalah analisis dia. Ratna salah 2. Untuk bahagian quizzes ni saya suka sebab dia boleh tengok pelajar kita salah berapa, betul berapa. Lepas tu kita boleh bincang semula soalan dengan mereka. Soalan yang telah kita tanya tu, kita boleh tengok dia salah ke, tidak betul ke, kenapa dia salah. Kita boleh bincang semula soalan itu. Okey, ini adalah bahagian perbincangan soalan. Okey, so dekat bahagian ni saya akan berbincang dengan murid-murid saya dan juga saya akan menerangkan kenapa soalan itu salah, kenapa soalan itu betul. Okey, bahagian ni juga kita akan skip sahaja. Duit lebih. Okey, betul juga. Tapi jawapan yang paling tepat ialah ini. Okay.
Ini adalah soalan general. Tak kisah awak nak jawab apa. Perasaan ke, apa yang awak rasa, apa yang... boleh start sekarang. Untuk part ini adalah untuk santai-santai saja. Tujuan dia adalah untuk mengelakkan murid-murid kita rasa stres, nak bagi mereka rasa gembira selepas habis PDPR. Dalam soalan ni saya cuma nak tahu apa yang diorang rasa, apa yang diorang dapat hasil daripada kelas saya pada hari ini. Adakah diorang faham ataupun diorang rasa macam masih was-was dengan apa yang diorang belajar, ataupun mereka rasa tak gembira dengan PDPR pada hari ini. Saya memang akan meminta jawapan yang sangat-sangat jujur daripada mereka. Saya tak kisah apa juga yang mereka tulis, asalkan mereka tulis. Sekurang-kurangnya dia dapat melepaskan apa yang murid-murid rasa ketika mereka ber-PDPR. Jom kita tengok jawapan mereka. Saya dapat mengenali berbagai cara lagi. Saya dapat mengenali jenis peralatan memasak. Ini kelas best. Sabar, cikgu tengah jawab. Belajar tentang hama lembap. Dapat jawab kuis. Cikgu tengah fikir. Kebersihan makanan. Jenis cara memasak. Punca makanan rosak. Sini, ada lagi. Umi, Syahira. Terima kasih. Setakat ini sahaja hari ini. Kita ambil gambar. Yang 14 tadi, bahagian santai-santai, saya juga menggunakan Mentimeter. Sebenarnya ada banyak lagi yang boleh kita gunakan di aplikasi Mentimeter ni. Ada Cloud Word Cloud, ada macam-macam lagi lah. Bolehlah tengok. Dia adalah free dan sangat interaktif. Saya suka menggunakannya. Dan ada satu lagi yang saya pun suka, iaitu Wooclap. Tapi Wooclap ni dia berbayar dan dia punya yang free trial dia agak limited. Tapi seronok jugalah. Saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini mengenai kelas PDPR saya bersama dengan murid-murid saya. Jika ada sebarang pandangan dan cadangan, boleh komen dan juga boleh suarakan dan juga boleh beri pandangan terhadap video saya. Setakat ini saja video kritik daripada saya. Kita jumpa lagi akan datang. Bye. Hari ini ialah Umi Syahira, Rana, Arisha, Suhada dengan Alia, Aisyah. Orang kan? Hai. Itu untuk hari ini. Terima kasih menonton. Jumpa lagi di masa akan datang. Bye-bye.